salam sejahtera. Nama saya Zaifah Murshidah binti Ahmad Tam. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di SK Tanjung Batu Tawau, Sabah dari kelas 6 Berlian. Hari ini saya akan mengulas 5 buah buku yang telah saya baca. Buku yang pertama ialah buku kesukaan saya yang berjudul Nabi Muhammad SAW. Buku ini diterbitkan oleh Buku Mas Sdn Bhd Kuala Lumpur pada tahun 2006. Buku ini ditulis oleh Aini Jusuf serta mengandungi 38 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan pada 20 April 571 Masihi dalam tahun Gajah. Banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika usia Nabi Muhammad 40 tahun, baginda sering ke Gua Hira. Baginda ke Gua Hira untuk Baginda banyak menggunakan masanya untuk bertafakur di situ. Hinggalah pada suatu malam, malaikat Jibril datang membawa seruan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW diberi tugasan yang sangat berat. Allah menyuruh baginda mengajak seluruh kaum yang tinggal di kota Mekah itu untuk memeluk Islam. Kaum wanita pertama yang memeluk Islam ialah Khadijah radhiyallahu anhu. Kaum lelaki pertama dan kedua pula ialah Ali radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manakala kanak-kanak lelaki yang pertama pula ialah Zaid radhiyallahu anhu. Banyak cabaran yang dilalui oleh Nabi Muhammad sewaktu menyebarkan agama Islam. Antaranya ialah baginda pernah dilempar batu hingga badannya luka-luka dan berdarah. Tetapi baginda tidak putus asa dan tetap terus menyebarkan agama Islam. Pengajaran yang kita lihat dari buku ini ialah kita tidak boleh berputus asa dan sentiasa sabar dalam menghadapi cabaran yang dilalui. Buku yang kedua pula bertajuk Dia Sahabatku. Buku ini diterbitkan oleh Ilmu Setia Selangor Darul Ihsan pada tahun 2005. Buku ini ditulis oleh Suzana Cewis serta mengandungi 100 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang 2 orang sahabat karib yang bernama Anita dan Laila. Mereka berdua bersekolah di SMK Batu Hijau. Sejak kedatangan Fatin, hubungan persahabatan antara Anita dan Laila semakin renggang. Hinggalah suatu hari berlakunya pergaduhan antara Anita dan Laila, dan Fatin berpihak kepada Anita. Tidak lama kemudian Fatin berpindah ke Kelantan. Anita sangat sedih mendengar berita tersebut. Kini Anita tidak lagi mempunyai rakan karib. Dia menyesal dengan sikapnya yang selalu memilih kawan dari segi paras rupa dan fizikal. Laila berasa simpati terhadap Anita. Laila pun memaafkan Anita. Pengajaran yang dapat kita lihat dari buku ini, kita tidak boleh memandang seseorang dari segi luaran dan kita perlu menghargai persahabatan yang telah dipupuk. Sekarang kita beralih ke buku yang ketiga pula. Buku yang ketiga bertajuk Seni Ghazal dan Dondang Sayang. Buku ini diterbitkan oleh Buku Mas Sdn Bhd pada tahun 2007 serta mengandungi 62 muka surat. Buku ini menceritakan tentang seni ghazal dan dondang sayang. Ghazal
Perkataan ghazal berasal dari negara Arab. Perkataan ghazal bermaksud puisi kasih. Manakala dondang sayang pula berasal dari negeri Melaka. Di Malaysia, ghazal adalah merupakan permainan muzik yang diiringi dengan nyanyian lagu yang berbentuk hiburan. Dondang sayang pula ialah satu persambahan yang menggunakan pantun-pantun sebagai lirik lagu. Kita perlu mengekalkan seni kebudayaan ini agar anak-anak generasi akan datang dapat mengenal seni ini. Seharusnya generasi muda menghargai dan berbangga dengan seni tradisional Melayu ini. Buku yang keempat pula berjudul Karate. Buku ini diterbitkan oleh Buku Mesindian Berhad pada tahun 2005. Buku ini mengandungi 78 muka surat. Buku ini menceritakan tentang karate. Karate merupakan sistem perlawanan Jepun. Perkataan karate bermaksud tangan kosong. Seseorang yang mengamalkan karate dikenali sebagai karateka. Karate juga merupakan sukan tempur yang menyeronokkan. Banyak teknik-teknik yang kita perlu pelajari untuk menjadi karateka. Antaranya ialah teknik genggaman, teknik tumbukan, teknik menendang, teknik membuat halangan dan teknik kombinasi. Kebaikan karate ialah dapat melindungi diri kita dan orang lain. Namun kita tidak boleh menggunakan kekuatan fizikal kita untuk berbuat jahat dengan orang lain. Buku yang kelima pula berjudul Why. Buku ini diterbitkan oleh Orbit Buku Mesindian Berhad, Selangor Darul Ihsan pada tahun 2014. Buku ini ditulis oleh Cho Hyun San serta mengandungi 159 muka surat. Buku ini menceritakan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi mempunyai kebaikan dan keburukan. Antara kebaikan teknologi ialah memudahkan perkongsian maklumat, dapat berhubung dengan sesiapa sahaja, dan menjimatkan masa. Keburukan teknologi pula ialah dapat melalaikan pengguna laman sosial, penyebaran berita palsu, dan terdedah dengan budaya negatif. Kita perlu menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Itulah tadi himpunan ulasan 5 buah buku yang telah saya baca. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, amalan membaca bukan sahaja menyeronokkan, malah ia juga dapat meluaskan dan menambah pengetahuan serta memperkayakan kosakata kita. Sebelum saya mengundur diri, terimalah serangkap pantun dari saya. Guru-guru insan mulia mendidik murid jadi berilmu. Amalan membaca, amalan mulia, menambah pengetahuan, mantapkan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.